Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 1? Baik anak-anak, hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita dengan pembelajaran pendidikan Islam bahagian ibadah tahun 1, kebersihan amalanku, istinja. Hari ini kita nak belajar tajuk istinja. Apa itu istinja? Jom kita dengar sebentar lagi. Okey anak-anak, hari ini objektif pembelajaran kita ialah kita nak menyatakan pengertian istinja, kemudian menyenaraikan alat-alat istinja dan seterusnya menjelaskan cara-cara beristinja. Ni unit 2 bahagian bidang ibadah kebersihan amalanku. Jika dalam buku teks anak-anak boleh lihat muka surat 92. Okey anak-anak, muka surat 91. Mari kita lihat situasi ini. Cikgu, saya mahu buang air besar. Bagaimana saya mahu beristinja? Di kawasan ini tiada air. Apa Ustazah ni balas? Ustazah ni cakap, Ahmad, istinja bukan sahaja menggunakan air. Kita juga boleh menggunakan benda-benda kesat seperti batu dan tisu. Okey, kat sini kita tahu istinja ni antara alat-alat istinja adalah air, batu, tisu. Okey, seterusnya anak-anak. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Sebab tu kita kena rajin-rajin menyucikan diri. Salah satunya adalah dengan beristinja. Supaya Allah sayang. Kita nak Allah sayang, Allah pandang kita. InsyaAllah jannah adalah tempat kembalinya kita. Baik anak-anak, pertama kita lihat pengertian istinja. Apa maksud istinja? Maksud istinja ialah menghilangkan najis. Nak hilang apa? Hilang najis yang keluar daripada kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Hukum beristinja adalah wajib. Kat sini dia ajar istinja ni hilangkan najis. Najis ni datang dari mana? Daripada kubul dan dubur. Kubul ni bahagian mana? Bahagian yang kita buang air kecil. Dubur, bahagian kita buang air besar. Dengan menggunakan, ada 3. Kita beristinja ni dengan 3 cara. Pertama, kita guna air sahaja. Atau yang kedua, kita guna benda-benda kesat. Atau yang ketiga, kita guna dua-dua sekali. Air dan benda-benda kesat. Dan hukum beristinja ni adalah wajib. Waw, alif, wa, jim, ba. Wajib. Okay, kita ulang kembali. Maksud pengertian istinja. Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat. Atau dengan kedua-duanya sekali. Itu dia istinja. Ingat ya. Menghilangkan najis. Kita nak hilangkan najis. Bagaimana nak hilangkan najis? Ni. Guna air atau benda-benda kesat atau kedua-duanya sekali. Okey, hukum beristinja tadi Ustazah dah sebut ya, wajib. Waw alif wajib ba. Wajib. Alat-alat istinja. Mari kita lihat alat-alat istinja. Okey. Pertama, batu. Batu boleh digunakan untuk beristinja, tapi jangan ambil yang besar-besar. Ambil batu-batu kecil. Kemudian tisu. Tisu pun boleh digunakan untuk beristinja. Ambil 3 helai tisu, gunakan untuk setiap sapuan tu kita gunakan yang berbeza. Kemudian daun-daun kering pun boleh digunakan untuk beristinja. Kulit kayu boleh guna untuk beristinja. Selain daripada tu, apa lagi? Kain pun boleh guna untuk beristinja. Benda-benda kesat boleh digunakan untuk beristinja. Benda licin tak boleh. Okey anak-anak, cara pula. Tadi kita dah tahu alat beristinja, sekarang kita lihat cara beristinja. Cara beristinja ada 3 cara. Pertama, menggunakan air. Yang kedua, menggunakan benda kesat. Dan yang ketiga, menggunakan benda kesat dan air. Dua-dua sekali.
kita guna. Okey, seterusnya. Lihat muka surat 93. Ini ada dijelaskan. 3333 cara beristinja. Yang pertama, jika kita guna air. Caranya adalah guna tangan kiri. Tangan kanan ni untuk makan. Tangan kiri lah kita guna untuk beristinja. Kita bersihkan kubul atau dubur dengan air mutlak. Sebelum ni kita dah belajar. Apa dia air mutlak kan anak-anak? Apa-apa jenis pun boleh. Air hujan pun air mutlak juga. Air sungai air mutlak juga. Apa sahaja air mutlak boleh digunakan untuk membersihkan kubul atau dubur. Kubul ni tempat kita buang air kecil. Dubur ni adalah tempat keluarnya kita buang air besar. Okey, seterusnya. Ini guna air. Kalau guna benda-benda kesat, kita perlu sapu kubul dan dubur 3 kali sapuan. Berapa kali anak-anak? 3 kali. Dengan menggunakan benda-benda kesat. Sapu 3 kali guna benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Kena pastikan benda-benda kesat yang kita gunakan itu adalah bersih dan kering. Setiap kali sapuan. Contoh ni lah, tisu, batu, daun-daun kering. Dan yang ketiga, kalau kita gunakan benda kesat dan air. Dua-dua sekali. Boleh juga. Tapi dengan syarat kita kena gunakan benda kesat terlebih dahulu. Kita guna batu dulu. Kata nak guna batu, kita guna batu dulu. Baru kita guna air. Atau kita nak guna tisu. Guna tisu dulu, baru air. Atau kita nak guna daun kering. Daun kering dulu, baru air. Antara kelebihan beristinja, supaya ibadah solat kita diterima. Bila kita bersih, insya-Allah ibadah solat kita diterima. Kesihatan kita terpelihara. Sebab kita jaga kebersihan tadi ni. Kita terhindar daripada penyakit sebab kita jaga kebersihan. Dan insya-Allah kita nak kita jadi orang yang dikasihi Allah. Sebab Allah suka orang yang bersih. Bersih. An-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Baik anak-anak, dah senang, dah habis. Kita dah belajar tadi. Apa itu pengertian istinja, kita dah belajar. Apa itu alat-alat istinja, dan kita juga dah belajar cara-cara beristinja. Jadi anak-anak boleh buat latihan buku teks muka surat 103 dan 104. Bagaimana nak buat? Okey, anak-anak perhatikan. Untuk muka surat 103, anak-anak perlu nomborkan. Boleh letak nombor dan boleh tulis kembalilah di tempat kosong. Contoh macam ni. Istinja ialah perbuatan menghilangkan. Hilangkan apa? Hilangkan najis. Okey, tulis najis dekat sini pun boleh. Atau nak letak nombor pun boleh. Tulis lebih baiklah. Kemudian anak-anak warnakan alat yang boleh digunakan untuk istinja. Contoh, tisu. Tisu boleh untuk beristinja. Warna tisu. Plastik. Plastik tak boleh. Plastik licin. Jangan warna plastik. Dan seterusnya. Yang lain ya. Kemudian teruskan dengan muka surat 104. Nomborkan mengikut urutan. Boleh letak nombor 1 atau 2. Okey, lihat ni. Ini ada kolah air. Jadi yang pertama mencedok air dari kolah. Letak nombor 1. Nombor 2, bersihkan najis dengan air mutlak menggunakan tangan kiri. Ikut urutan lah. Hingga selesai. Siap hantar dalam Telegram kelas kita. Itu sahaja untuk hari ini. Okay, anak-anak, seperti biasa, fi amanillah. Semoga berada dalam lindungan Allah. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video pembelajaran seterusnya. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Rajin-rajin belajar, teruskan gigih menuntut ilmu dan jangan lupa buat kerja sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.